Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar sekalian. Okay, hari ini kita masuk bab baru, bab yang kedua iaitu asas nombor. Okay, kita kena tahu dulu ya. Okay, apakah objektif ya pembelajaran yang akan kamu belajar. Okay, bagi standard pembelajaran hari ini ialah mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Okey, terlebih dahulu cikgu nak tanya, boleh nampak skrin dan juga boleh dengar suara cikgu? Oh. Okey, terima kasih respon. Okey, apa itu asas nombor? Okey, masuk asas nombor ialah sistem nombor yang merangkumi digit, sifar hingga 9. Okey, bagi sistem nombor, dia terdiri daripada pelbagai asas nombor. Okey, tentang asas ya. Okey, asas ni dia ada beberapa jenis asas. Okey, bagi asas 10, asas 10 dan desimal merupakan asas yang digunakan secara meluas dalam kehidupan kita. Okey, apa contoh asas 10? Contoh, asas 10 yang melibatkan nilai sah, puluh, ratus ya. Ataupun nilai desimal, perpuluhan, sifar, perpuluhan 5 contohnya. Kalau nilai kalau melibatkan asas 10 nilai ratus, contohnya 100, 200, 1000, 1000, 10,000, 10,000, 12,000. Okey, itu merupakan asas 10. Dan desimal yang merupakan asas yang digunakan secara meluas dalam kehidupan kita. Okey, itu pengenalannya. Okey, tengok ini adalah jadual ya. Okey, jadual ini menunjukkan digit yang digunakan dalam asas 2 hingga asas 10. Okey, jadi dalam jadual ni asas nombor terdiri daripada asas 2, asas 3, asas 4, asas 5, asas 6, 7, 8, 9 dan 10. Yang asas 10 ni yang kita meluas digunakan dalam kehidupan kita. Okey. Bagi setiap asas nombor ni, dia terdiri daripada digit yang tertentu. Okey, apa maksud digit? Digit bermaksud simbol yang digunakan atau digabungkan untuk membentuk nombor dalam sistem penomboran. Okey, maksudnya susunan digit membentuk nombor. Okey, bagi sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, bila kita kira satu persatu, maksudnya semua ini ialah 10 digit. Okey, dalam sistem nombor. Ini pengenalan, nak ingat ya, apa perbezaan antara digit ataupun maksud nombor. Okey, contohnya, kalau kita sebut 2145, bermakna ia mempunyai 4 digit. Okey, jadi kalau bagi setiap asas nombor ni, ini adalah digit tertentu. Bermakna asas 2 ni dia ada 2 digit. Sifar dan 1. Asas 3, mempunyai digit sifar 1 dan 2. Asas 4, sifar 1, 2, 3. Asas 5, sifar 1, 2, 3 dan 4. Okey, asas 6, sifar 1, 2, 3, 4 dan 5. Asas 7, sifar 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Asas 8, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Asas 9, digitnya terdiri daripada sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan asas 10 terdiri daripada digit sifar hingga 9. Bermakna, bagi setiap asas ni, bilangan digit maksud cikgu bilangan digit ni bergantung kepada berapa asasnya. Kalau asas 3 maknanya dia ada 3 digit. Kalau asas 4 ada 4 digit. Asas 10 ada 10 digit. Tapi dia punya pengiraan dia mesti bermula dengan sifar.
Dan seterusnya. Okay, itu cara kita nak mengingatlah kita setiap asas ni dan berapa bilangan digitnya dan apakah digitnya. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat contoh Okey, berikan dua contoh yang mewakili nombor asas 2 hingga nombor asas 10. Okey, kita pergi satu persatu ya. Okey, sekarang ni untuk asas nombor, untuk menentukan nombornya, ini tata cara untuk kita menulis. Okey, maknanya Okey, dalam asas nombor, ini tata cara dia. Maksudnya, ini nombor. Digit kita sebut satu persatu. 1 sifar asas 2. Itu cara kita sebut. Okey, ini satu contoh. Okey, contoh yang kedua, adalah 1 sifar 1. Kita tak sebut 1001 sebab itu adalah kita sebut nombor biasa. Okey, kalau melibatkan asas nombor kita sebut digitnya. 1 sifar 1 asas 2. Okey, macam mana cara nak bentuk? Rujuk balik jadual. Kalau asas 2 tadi digitnya terdiri daripada sifar dan juga 1 kan? Okey, jadi untuk membentuk nombor tu, ingat lagi apa cikgu cakap tadi, nombor adalah terbina daripada gabungan digit. Okey, jadi dalam asas 2 terdiri daripada sifar dan 1. Bila membentuk nombor, ini satu contoh. 1 sifar asas 2. 1 sifar 1 asas 3. Okey, dan bilangan digit tu untuk membentuk nombor tu, dia tak boleh juga, tak semestinya hanya ada 2 digit saja ataupun 4 digit. Dia juga boleh dalam bentuk 3 digit. Contoh 101. 101 asas 2. Itu cara kita sebut. Okey. So ini adalah contoh-contoh yang lain. Kalau asas 2 maknanya pertama sekali kena ingat apakah digit yang ada bagi asas tersebut. Baru kita boleh membentuk nombor itu. Kalau 3 asas nombor dia, cikgu tak sini kita buat rujukan kat sini. Maksudnya, untuk asas nombor 2 hingga 10 ni, ini bilangan digit dia ada sifar 1. Jadi, sifar 1, 2. Sifar 1, 2, 3. Bermakna, untuk membentuk nombor dia mesti ada digit yang ada, yang terdapat dalam asas nombor tersebut. Macam 2, 3, asas 4. Maknanya digit 2 ada dalam asas nombor 4. Digit 3 ada dalam asas nombor 4. Jadi boleh membentuk nombor. 2, 1, 3, asas 4. Itu cara kita sebut. Dan seterusnya. Soalan cikgu. Boleh faham tak cara untuk membentuk nombor tu? Berdasarkan contoh ini. Boleh faham cuba tengok zon informasi ni. Sekarang ni kan dia ada tata tanda tau ni. Ini tata tanda untuk apa? Untuk asas nombor. Bila sebut, kita tengok sini. Dia baca nombor dia. 3, 2, asas 5. 3, 2, asas 5. Itu cara kita baca. Kita tak baca 32. Bukan. Sebut nombor tu. Kalau faham, cikgu boleh teruskan lagi. Apakah nilai tempat yang terlibat dalam nombor asas 2 hingga nombor asas 10? Tadi kamu dah faham asas nombor itu. Sekarang ni dia berkaitan dengan nilai tempat. Nilai tempat. Nilai tempat ni,
dia ada kaitan dengan tata tanda ini. Okay, ini ada kaitan dengan bila kamu belajar, ingat lagi dalam topik indeks, okay? A kuasa N. Simbol umum dia A kuasa N. Bermakna A itu asas, N itu kuasa. Okay, maka untuk asas nombor ni, nilai tempat dia adalah mewakili tata tanda A kuasa N ni. Okay, kita tengok jadual ya. Okay, sekarang ni asas 2. Okay, ini kan asas kan? Kata A ni kan mewakili asas. Jadi A kuasa N tu maknanya nilai, kalau asas 2 maknanya A tu nilai asas tu. So 2 kuasa N, 3 kuasa N. Ni asas 3, 3 kuasa N. 4, maksudnya 4 kuasa N. Cikgu terangkan tentang asas ni, masukkan dalam simbol ni, A kuasa N ni. Asas 6 bermakna 6 kuasa N. Asas 7, 7 kuasa N. Asas 8, 8 kuasa N. Okay, asas 9, 9 kuasa N. Asas 10, 10 kuasa N. Okay, untuk nilai N ini, okay, kita tengok jadual. Okay, nilai N ini, okay, dia bermula dengan sifar tau. Okay, dia boleh mula dengan sifar 1, 2, 3. Dia berturutan lah. Selepas nilai N tu maksudnya selepas sifar boleh 1. Okay, boleh 2. Boleh 3. Boleh 4, boleh juga kuasa 5, kuasa 6, kuasa 7 dan seterusnya. Okay, dia boleh nombor tu seterusnya untuk kuasa ni. Okay. Kemudian, okay, kalau kita tengok sini ya, okay, ini adalah nilai dia. Okay, ini semua nilai. Bermaksud, macam nak tengok jadual ni. Okay, kalau 2 kuasa N bermaksud kalau 2 kuasa sifar 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 2, N ni 3. So, 2 kuasa 3, 8. Okay, contohkan asas 5. 5 kuasa sifar 1. Ini nilai tau. Ini nilai ya. Ini nilai. 5 kuasa 1, 5. 5 kuasa 2, 25. Ini nilai. Okay, tapi bila kita sebut nilai tempat, fokus kita adalah yang ini. Simbol A kuasa N lah. Ini. Maksudnya, okay. Kalau cikgu tulis 2 kuasa 5, 3 kuasa 4, 9 kuasa 2. Ini adalah berkaitan, ini adalah nilai tempat. Okey, kita tengok contoh Kita akan pergi contoh. Okey, contoh 2. Okey, nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okey, contoh A ni, kita sebut dia 6, 2, 3, 1, asas 8. Okey, soalan kata nyatakan nilai tempat. Okey, nilai tempat. Okey, macam mana cara nak dapatkan nilai tempat tu? Okey, cara dia pertama, banner jadual. Okay, banner satu jadual. Okay, walaupun dalam buku kerja kamu tu kan, dia dah ada jadual dah. Okay, katalah kalau ada kertas kosong lah kan. Okay, dia bagi soalan macam ni. Dia bagi soalan. So, kalau langkah yang pertama, banner jadual dulu. Okay, banner jadual bermakna, tuliskan dulu dia punya digit tu. Okay, digit yang membentuk nombor itu, okay, dalam row yang pertama ni, okey, iaitu nombor ini merupakan asas 8. So, jadi perkara dia nombor asas 8. Okey, masukkan setiap digit tu. Okey. 6, 2, 3, 1. Okey, dalam setiap kolom itu. Okey, kemudian dia minta nilai tempat. Okey, ingat nilai tempat tadi yang cikgu cakap tadi, dia mewakili yang simbol A kuasa N tu. Jadi, kalau nilai tempat untuk A ni bermakna dia berkaitan dengan asas 8. Okey, jadi banner satu lagi, row di bawah jadual tu, tentang nilai tempat. Jadi, nilai tempat ni dia biasa mulakan di belakang.
Okey, bila dah masuk kan, masukkan nombor 6, 2, 3, 1. Kita dah letak dah nombor tu. Maknanya bila nak letakkan, tentukan yang tempat, mula daripada hujung lah, hujung. Bermakna dia mula dengan 8 kuasa sifar. Sebab tadi cikgu bagi tahu nilai N tu untuk A kuasa N tu maksud dia mula dengan sifar dulu. Dia teruti dengan 1, 2 dan seterusnya. Jadi 8 kuasa sifar. So 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Bermakna, okey, bagi digit 1, nilai tempat dia ialah 8 kuasa sifar. Bagi digit 3, nilai tempatnya ialah 8 kuasa 1. Bagi digit 2, 8 kuasa 2 dan digit 6, 8 kuasa 3. Okey. Begitu juga kalau untuk B. Nombor dia ialah 1, 1, 1, 1, 1, sifar 1, asas 2. Okey, banner kurungan. Okey. Untuk bahagian row yang pertama ni adalah nombor asas 2. Okey, dia berkaitan dengan asas 2. Jadi letakkan setiap digit itu. Okey, kemudian daripada hujung. Daripada hujung untuk row yang kedua ni tentang nilai tempat. Jadi mulakan dengan 2 kuasa sifar. Okey, masukkan 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Sebab dia nak nilai tempat tu bagi setiap digit. Okey, pelajar semua, boleh faham tak penerangan cikgu ni? Okey, bagus. Okey, kita teruskan lagi. Okey, sekarang ni tentang bagaimanakah anda, dalam Confucius sekarang ni kamu kena fahamkan betul-betul. Tadi belajar asas nombor. Lepas tu dah belajar tadi tentang nilai tempat kan. Sekarang ni bagaimanakah anda menyatakan nilai digit? Okey, nilai digit suatu nombor dalam pelbagai asas. Ingat asas tadi, asas 2 hingga asas 10. Okey, so sekarang ni kita nak teruskan lagi. Okey, penerangan cikgu ambil, dia ada 2 kaedah kan di sini. Okey, cikgu ambil kaedah penerapan digit dengan nilai tempat. Okey, cikgu fokus dekat sini. Sebab kaedah penggunaan blok ni, dia jarang guna. Biasa yang paling biasa guna, kita guna kaedah penerapan digit. Kalau guna blok ni, kita macam kena lukis lah kan blok ni. Cikgu fokus kepada kaedah penerapan digit dengan nilai tempat. Okey, cara dia macam mana sekarang ni? Okey, maksud nilai digit. Okey, nilai digit suatu nombor. Nilai digit satu nombor ialah pendarapan digit dengan nilai tempat yang mewakili digit tersebut. Okey, sekarang ni dia ada satu nombor. Okey, 1 sifar asas 2. Okey, sekarang ni nak tentukan nilai digitnya. Okey, buat kotak. Okey, buat kotak. Okey, masukkan digit dalam nombor ni, masukkan digit satu persatu. Okey. 1 sifar. Okey, kita masukkan digitnya. Okey, kemudian nilai tempat tu, cara yang sama mesti mulakan daripada hujung. Okey, jadi 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, nampak tak? Dia nak yang bergaris ni. Maksudnya, digit 1 yang bergaris ni pada nombor yang ketiga tu, dia nak nilai digit kan? Okey. Bermakna nilai digit tu, dia mesti pendarapan digit dengan nilai tempat. Ni digit dengan nilai tempat. Jadi 1 darab 2 kuasa 1. So 2 ni adalah nilai digit. Okey, contoh yang kedua. 2 sifar 1, 2 asas 3. Okey, masukkan setiap digit dalam nombor, jadual nombor ni. Okey, kemudian tentukan nilai tempat bagi setiap digit. Okey, kemudian fokus kepada digit yang bergaris tu. Okey, digit yang bergaris bermaksud digit 2 pada nombor yang pertama.
Okey, jadi 2 darab 3 kuasa 3, 54. Ini adalah nilai digit dia. Okey, kita tengok contoh lagi. Okey, satu lagi contoh. Okey, 4, 4, 3, 2 asas 5. Okey, masukkan nilai digit ya dalam jadual bagi nombor. Okey, kemudian tentukan nilai tempat. Okey, nilai tempat daripada hujung dia mesti mula sentiasa daripada sifar dulu ya. 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Okey, fokus kepada digit yang bergaris ni. Okey, digit 4. Okey, pada nombor yang pertama. Jadi 4 darab 5 kuasa 3. Okey, so dia punya nilai digitnya adalah 500. Okey, ada lagi. Okey, satu lagi contoh. Okey, ini adalah 271 asas 8. Okey, sekarang ni dia nak bagi digit 2. Okey, nombor yang pertama. Okey, 8 darab 2 darab 8 kuasa 2, 128. Maksudnya 8 ini dia nilai maknanya kalau 8 kuasa 2 kamu ni boleh guna kalkulator lah, tekan guna kalkulator. Okey, kita tengok sekarang ni. Okey, contoh yang sama juga ni. Okey, nyatakan nilai digit juga. Contoh 3 ni pun digit tu juga bagi yang bergaris. Okey. 5037 asas 9. Okey, buat kaedah yang sama. Okey, sebabkan dalam kamu punya buku kerja tu dah ada jadual dah. Jadi masukkan digitnya saja dan tentukan nilai tempat dia. Okey, jadi dia nak yang bergaris tu digit 5 pada nombor yang pertama. Okey, jadi 5 darab 9 kuasa 3. Okey, nilainya ialah 3,645. Okey, untuk B pula. Okey, 3, 5, sifar 1 asas 6. Okey, jadi dia digit yang bergaris tu adalah digit 5. Okey, nombor yang kedua. Jadi 5 darab 6 kuasa 2, ni nilai dia okey 180. Okey, kita tengok lagi. Okey, cikgu harap ni kan mudah nak faham ya. Okey, boleh faham ni, senang nak faham. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini tentang apa pula? Okey, bagaimanakah anda menyatakan nilai nombor bagi suatu nombor dalam pelbagai asas? Okey, ini tentang nilai nombor. Okey, definisi. Okey, nilai nombor dalam pelbagai asas boleh ditentukan dengan menghitung nilai tambah nilai digit nombor tersebut. Okey, sekarang ni tentang nilai nombor macam mana kita nak menentukan ataupun menyatakan nilai nombor. Okey, ini nombor. Okey. So nombor dia adalah 1 sifar 1. Okey, kalau maksudnya 1 sifar 1. Okey. Ni asas 2 ni. Okey, asas 2. Okey, jadi kalau ikut banner jadual, okey. Jadi setiap digit masukkan setiap digit tu pada nombor, pada row nombor ini. Kemudian tentukan nilai tempat dia. Okey, mula daripada hujung, bermula dengan N dia sifar so 2 kuasa sifar. Okey, masukkan 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Okey. Nilai nombor ni kena tambah. Ni tambah.
Dia kata hasil tambah nilai digit. Ni kan nilai digit. So 1 darab 2 kuasa 4, 16. 1 darab 2 kuasa 3, 8. Ni hasil darab hasil darab. Dapatkan hasil darab. Okay, nilai digit tu. Okay, so 1 darab 2 kuasa 3, 8. Sifar darab 2 kuasa 2. Sifar darab 2, sifar 1 darab 2 kuasa sifar 1. Okay, bila tambah semua, okay, dapat 25. Jadi 25. Kenapa dia asas? Sekejap ya. Kenapa dia asas 10? Sini. Tentukan nilai bagi dalam asas 2. Sekejap kenapa dia asas 10? Asas 3 maknanya pada nilai tempat asas 3. Tapi jawapan dia dalam asas 10. Okey. Okey, kalau ikutkan sebenarnya menentukan nilai digit nombor dalam asas 2, maknanya untuk nilai tempat tu dia kena arahan dia. Kalau asas 2 maknanya guna asas 2. Tapi jawapan dia nak dalam asas 10. Okey, kita tengok contoh lagi ya. Okey, B. Menentukan nilai nombor dalam asas 3. Okey, bermakna untuk nilai tempat tu, gunakan asas 3. Gunakan asas 3. Bila jawapan akhir kamu, bila kita tambahkan semua nilai digit ni, jawapan dia dalam asas 10. Kita guna kaedah proses pengumpulan. Kita guna kaedah proses pengumpulan. Sekarang nilai nombor bagi asas 4. Bermakna nilai tempat tu gunakan asas 4. Kemudian hasil darab antara digit dengan nilai tempat, dia akan menghasilkan nilai digit dan tambah semua nilai digit. Dapat 2 sifar 1. Jawapan dalam asas 10. Tengok lagi contoh 4. 340 asas 5. Jadi nombor tersebut, nilai tempatnya, sebab asas 5, kita dapatkan nilai digitnya dan tambah semua nilai digit dan hasilnya kita akan dapat 95 asas 10. Jawapan dalam asas 10. Inilah nilai nombornya. Contoh B, 341 asas 7. Untuk dapatkan nilai nombor, nilai tempat, tengok pada soalan dia gunakan asas 7. Jadi kita gunakan 7 kuasa sifar, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Kemudian jawapan akhir dalam asas 10.
Okey, tambah semua nilai digit tersebut. Okey, jadi jawapannya 176 asas 10. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, yang C. 1506 asas 8. Okey, jadi letakkan digit dalam nombor. Okey, nilai tempat. Okey, dalam soalan dia guna asas 8. Okey, kemudian dapatkan hasil tambah bagi nilai digit dan nilai nombornya ialah 838. Okey, jawapan dalam asas 10. 838 asas 10. Okey, boleh tak kita tengok kepada latihan dalam buku kerja? Okey, kita ada masa lagi. Boleh tak pelajar jawab sekejap soalan untuk muka surat yang pertama tu. Untuk bab bab 2 tu. Okey, boleh buka buku kerja. Okey, latihan A nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi yang berikut. Okey, jadual telah diberikan. Okey, pelajar perlu letakkan nilai tempat dan nilai digit. Oh, saya cuba tak ni. Buku kerja ada tak? Buku kerja? Buku kerja ada ya? Okey. Modul lah, modul. Sekejap. Cikgu baru nak download ni. Sekejap ya. Dia ada panduan kan, cuba tengok buku teks. Okey, rujukan buku teks muka surat 34. Tengok contoh 34 tadi. 34 penerangan. 36 lah, 36. Nilai dia tentang nilai tempat dan nilai digit. Oh, ini dia kata nombor. Okey, sekejap ya. Dia ubah sikit ni. Oh, nilai tempat. Ingat tak nilai tempat? Apa cikgu cakap tadi? Nilai tempat tu yang berkaitan dengan apa? Simbol A kuasa N tu. Nilai tempat ni sekarang. Nilai tempat. Ni jawapan buku ni pun tak perlu. Nilai digit. Nilai digit is dia punya jumlah dia.
Okay, lambat buka pula ni. Okay. Okey ya, kita tengok ya contoh. Okey, kita based on textbook ya, kita based. Okey. Okey, ni ya 1 3 2 2 asas 4. Okey, kalau berdasarkan daripada buku teks, okey, nilai tempat tu sebenarnya yang bukan yang ini tau. Okey. Nilai tempat tu ni. Maksudnya 4 kuasa sifar, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Okey. Okey, cuba cikgu nak tunjukkan perbezaan jadual ni. Okey, sekarang ni jadual dalam buku kerja ni kan. Dia kata ni digit. Sebenarnya berdasarkan contoh buku teks tu, dia muka surat 36. Okey. Dalam buku teks dia apa? Dia kata ni nombor tau. Maknanya nombor asas berapa? Asas 4. Dan nombor asas 4. So 1 3 2 2. Okey, nilai tempat inilah 4 kuasa sifar, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Okey, lepas tu dia tanya nilai digit. Nilai digit ini jawapan dia. Tapi proses dia nak dapat nilai digit inilah dia. Dia tunjukkan sekali lah. Bermakna 2 darab 4 kuasa sifar dapat 2. 2 darab 4 kuasa 1, 8. 3 darab 4 kuasa 2, 48. 1 darab 4 kuasa 3, 64. Okey? Jelas tak sekarang ni latihan ni? Maksudnya dekat sini sebenarnya tak perlu nanti kamu confuse kan? Okey? Sebenarnya nilai tempat tu yang ini sebenarnya ini maksud nilai tempat tu. So nilai digit tu hasil darab digit dengan nilai tempat tu. So dapat jawapan ni. So cikgu tak recommend kamu masukkan nilai ni sebab dalam buku teks pun untuk bahagian nilai tempat tu dia hanya masukkan tata tanda kuasa ni. Tata tanda indeks ni je kan. Okey, nilai ni kamu boleh tekan kalkulator lah sebenarnya. Ni tak perlu. Dekat sini ni proses dia. Ni jawapan dia. Sebab fahamkan maksud nilai digit. Nilai digit tu ialah apa? Pendarapan kan? Pendarapan digit dengan nilai tempat. Digit dengan nilai tempat. So, dapatlah nilai digit. Okey, pelajar semua. Jelas ke penerangan cikgu ni? Jelas. Okey. So, kamu dah lengkapkan ke? Dah buat ke? Boleh cikgu scroll down lagi? Cikgu nak scroll down lagi ni. So, cikgu padam ya. Cikgu nak scroll down. Ada masa sikit lagi ni. 10 minit ni. Okey. 4 dengan 5 ni. 4 dengan 5. So, ni tak payah Ni tak payah.
Okey, okey, lepas tu bolehlah cikgu kita tengok, kita bincang latihan B ni. Okey, nyatakan nilai bagi digit. Okey, dalam buku kerja kamu ni, dia punya kolom dia memang tersangatlah ringkas sebab dia tak ada label pun apa. Okey, tapi kalau berdasarkan daripada maklumat dalam buku teks, maknanya kita tahu atas ni berkaitan dengan apa? Digit. Ni digit. Yang bahagian bawah ni adalah nilai tempat. Ni nilai tempat. Okey, bahagian atas, row atas tu digit, bahagian bawah tu nilai tempat. Mula daripada hujung lah. Mula daripada hujung, tengok. Okey, sekarang ni yang ini asas berapa? Asas 9. 85 asas 9. 517 asas 8. Tentukan bagi digit yang bergaris tu. Okey, kita nak yang bergaris tu. Kita nak jawapan nilai untuk yang bergaris tu saja. Kalau kamu nak warnakan ke, nak bulatkan ke, tak boleh juga. Okey. So kita alert lah. Maksudnya dia berkaitan dengan digit yang bergaris tu. Okey. Ini proses kerja lah. Ini proses kerja. Maksudnya untuk katalah okey, tadi nombor 3 Okey, satu yang ketiga ni 1 darab 2 kuasa 3 nilai dia 1 darab 8 nilai. Jadi jawapannya ialah 8. Nombor 4 ni okey, yang bergaris ni digit 3. 3 ni maknanya dia punya asas dia punya nilai tempatnya ialah 4 kuasa 2. Jadi 3 darab 4 kuasa 2 bermakna 3 darab 16 dapat 48. So 3 untuk yang nombor 5 ni, okay, digit bergarisnya ialah 3. 3 darab nilai tempatnya 5 kuasa 3. So 3 darab 5 kuasa 3 125. Sama dengan 375. Ini untuk latihan B. Okey, ada masa 5 minit. Kalau sempat nanti kita pergi ke C pula. Kalau tak sempat, cikgu minta tolong habiskanlah ni latihan ni, nanti besok. Besok kita jumpa lagi, kita sambung. Okey, kalau dah selesai yang B tu, bagi tahu cikgu, kita boleh tengok yang latihan C tu. Tak ada latihan C. Ada satu lagi muka surat, latihan A tu. Tentang nilai nombor. Okey, kalau latihan yang satu lagi tu untuk nilai nombor dalam buku teks dia guna kaedah jadual. Okey. Kalau dalam ruangan yang ada tu, kalau kamu nak buat jadual pun boleh. Kalau nak ikut contoh daripada dalam buku tu pun tak ada masalah juga dekat cikgu. Boleh ke cikgu pergi satu lagi muka surat tu? Ke masih jawab lagi latihan ni, yang B ni?
Masih lengkap kan? Boleh ke cikgu teruskan? Cikgu